Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Jenis. Saya Bibi Najwa Hikmah binti Hamzah, number matrix BB 22110391 akan membentangkan ahli parlimen yang saya pilih, yaitu YB Dato' Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah. Bagi pengenalan diri untuk YB Dato' Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah, beliau merupakan ahli politik Malaysia yang berkhidmat sebagai ahli parlimen untuk Langkawi sejak November 2022 hingga kini. Beliau juga merupakan mantan senator dalam Dewan Negara Malaysia. Seterusnya, beliau juga adalah ahli Pribumi Bersatu Malaysia. Selain itu, dahulu beliau pernah menjadi Parti Komponen Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Beliau juga pernah menjadi ahli Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, yaitu UMNO. Dan beliau telah menggantikan tempat Mukris Mahathir sebagai pengerusi Badan Pimpinan Bersatu Negeri Kedah. Dan juga beliau mempunyai perniagaan sendiri, yaitu Spanco Sendirian Berhad. Seterusnya, isu yang diusulkan dan dibahaskan oleh YB Dato' Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah yang diperoleh daripada handset atau pernyataan rasmi beliau. Pertama adalah servis Malaysia Airlines. Ini merupakan isu mengenai sebuah kotak yang diberikan oleh Malaysia Airlines kepada penumpang. Kotak tersebut tidak peka dengan kesihatan penumpang kerana makanan dalam kotak tersebut semua merupakan makanan manis saja, menurut beliau. Kedua, isu Persatuan Kebangsaan Penyalahgunaan Dana, atau singkatannya merupakan Pemadam. Pemadam mengalami kesempitan kewangan, sehingga pekerja pemadam tidak mendapat gaji. Menurut YB Dato' Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah, pemadam pernah diberikan peruntukan pada tahun 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, dan juga 2017-2020. Mereka juga telah mendapat peruntukan daripada Perdana Menteri, tetapi tidak mencukupi. Selain itu, pemadam tidak mendapat allowance selama 2,5 tahun. Kerajaan juga telah tarik balik insentif 35% menyebabkan orang Langkawi teraniaya. Daripada isu ini, beliau mempersoalkan tindakan kerajaan untuk membantu pemadam memperoleh dana. Seterusnya, isu yang dipersoalkan oleh beliau adalah vape dan Generational Endgame atau GEG. Beliau mempersoalkan bagaimana perubahan baru menghalang pemasaran licik syarikat vape. Kerana capaian kandungan pengiklanan di media sosial tidak mempunyai had usia, biarpun darjah 1. Kerana mereka juga terdedah dengan maklumat-maklumat mengenai vape. Seterusnya, beliau juga mempersoalkan sebab pelaporan keberkesanan penjualan dan merokok bagi Generational Endgame. Seterusnya, isu yang dipersoalkan beliau adalah mengenai aspek keselamatan. Beliau mempersoalkan adakah persediaan bagi memperkukuhkan aspek keselamatan di pintu-pintu masuk mengambil kira kesihatan seperti mana saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko penularan penyakit disebabkan penyakit yang terdapat di China, yaitu penyakit pernafasan apabila mereka mula masuk musim sejuk. Selain itu, beliau juga ingin mendapatkan laporan kepada Yang Berhormat Menteri
mengenai apa yang terjadi kepada 1,5 juta pelancong 1,5 juta pelancong yang masuk pada 2022 yang tidak dapat dikesan tersebut. Akhir sekali, isu mengenai orang yang layak dan sesuai, yaitu OYLS. Isu ini telah dibangkitkan oleh Datuk Seri Haja Nancy binti Shukri, dan beliau mempersoalkan langkah yang boleh diambil oleh kementerian selepas penempatan kanak-kanak di bawah jagaan ibu bapa pelihara atau OYLS agar keselamatan kanak-kanak tersebut supaya tidak ada kes dera terjadi lagi. Seterusnya kita beralih kepada penilaian dan ranking bagi YB Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah. Pertama, beliau mempunyai sikap bertimbang rasa, yaitu beliau sentiasa menjaga hati dan perasaan orang-orang di dalam dewan tersebut. Jika beliau melakukan kesalahan, beliau dengan segera akan meminta maaf. Sebagai contoh, beliau meminta maaf atas perbahasannya dalam bajet 2024. Kedua, berkomitmen. Beliau mengambil kira masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menyuarakannya dalam parlimen, utamanya mengenai rakyat Langkawi. Seterusnya, beliau mempunyai komunikasi yang baik, yaitu cara beliau bercakap adalah teratur, jelas, dan mudah difahami. Komunikasi seperti ini penting agar mesej yang disampaikan dapat dijawab dengan jawaban yang tepat. Akhir sekali, beliau juga mempunyai sisi yang kurang baik dalam diri beliau, yaitu tidak menepati masa. Yaitu beliau membahaskan sesuatu isu terlalu panjang sehingga ahli parlimen yang lain tidak mempunyai peluang untuk bercakap. Bagi bahagian cadangan, saya telah mencadangkan 4 cadangan kepada YB Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah. Pertama, saya cadang beliau untuk membina lebih ramai hubungan atau networking rangkaian profesional dengan orang-orang yang penting dan boleh membawa kepada kebaikan. Kedua, pembangunan ekonomi, yaitu beliau mendorong pelabur bagi membuat pelaburan dalam sektor yang boleh meningkatkan ekonomi tempatan. Ketiga, YB Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah menepati masa yang diberikan semasa berbahas dalam Dewan Parlimen. Akhir sekali, beliau memberikan banyak sumbangan kepada masyarakat dan membuat banyak program pertolongan kepada masyarakat yang memerlukan. Kesimpulannya, daripada penilaian yang dibuat, YB Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah menampakkan beliau sangat mengambil berat terhadap rakyat, termasuk rakyatnya sendiri, yaitu rakyat Langkawi. Walaupun beliau kurang menonjol atau kurang dikenali rakyat, namun mereka tidak nampak usaha yang telah dilakukan oleh beliau. Untuk pengetahuan, menjadi ahli parlimen ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana memerlukan usaha yang lebih dan pemikiran yang rasional serta yang boleh membantu kepada kebaikan kepada rakyat dan negara, bukanlah sekadar ingin mengejar kedudukan atau pangkat semata-mata. Oleh itu, perlulah bijak dalam memilih ahli parlimen demi kesejahteraan semua. Harapan saya agar YB Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Haji Abdullah dapat menjalankan amanah dan tanggung jawabnya, serta berharap agar cadangan-cadangan yang diberikan dapat memberi kebaikan kepadanya. Itu saja daripada saya. Terima kasih.